Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tajuk perubahan bentuk tenaga, Sains tahun 4, KSSR Semakan. Mari belajar sains dengan Cikgu Azhar. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan menjelaskan perubahan bentuk tenaga, apa yang dimaksudkan dengan perubahan bentuk tenaga. Kemudian kita akan perhatikan perubahan bentuk tenaga yang terdapat dalam kehidupan harian kita. Jom. Baik, mari kita jelaskan perubahan bentuk tenaga. Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan bentuk tenaga? Tenaga boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Kita telah pelajari bentuk-bentuk tenaga seperti tenaga suria, seperti tenaga elektrik dan sebagainya. Ia boleh berubah bentuk. Simbol anak panah bermakna berubah kepada. Simbol tambah pula bermakna dan. Selepas ini, semasa kita membacakan perkataan bagi perubahan bentuk tenaga, apabila kita nampak anak panah, sebutannya ialah berubah kepada. Apabila kita nampakkan simbol tambah, perlu disebutkan perkataan dan. Okey, kita mulakan dengan contoh yang pertama. Menggunakan streka. Apakah yang diperlukan untuk kita menghidupkan streka? Bagaimana streka boleh berfungsi? Mesti ada tenaga elektrik, iaitu kita perlu pasangkan switchnya, kita perlu hidupkan ataupun kita perlu onkan switch. Jadi tenaga elektrik ni perlu dialirkan ke dalam streka. Kemudian anak panah bermaksud berubah kepada. Bagus. Tenaga elektrik berubah kepada tenaga haba. Apabila kita hidupkan switch pada streka, streka akan mula panas. Maka kepanasan di streka itu adalah di mana terdapatnya tenaga haba. Jadi cara kita membaca ayat ini, ayat perubahan tenaga ini ialah tenaga elektrik berubah kepada tenaga haba. Sekarang mari kita perhatikan contoh perubahan bentuk tenaga yang terdapat dalam kehidupan harian kita. Mari kita mulakan. Mengayuh basikal. Apakah perubahan tenaga yang berlaku semasa kita mengayuh basikal? Manusia memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Jadi, apakah tenaga yang tersimpan dalam makanan? Tenaga kimia. Bagus. Kemudian, tenaga kimia iaitu makanan tadi. Apabila kita makan, tenaga kimia tersebut akan berubah kepada tenaga kinetik, yang mana pergerakan kaki dan juga pergerakan basikal adalah melambangkan bahawa terdapatnya tenaga kinetik. Jadi, cara kita baca adalah tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Menghidupkan televisyen. Apakah yang diperlukan untuk kita menghidupkan televisyen? Bagaimana kita nak pastikan apabila kita tekankan remote control televisyen, ia akan menyala dan mengeluarkan rancangan yang anda inginkan? Kita perlukan tenaga elektrik. Bagus, terdapat dalam litar elektrik. Jadi, tenaga elektrik disalurkan ke dalam televisyen, ia berubah kepada bentuk lain, iaitu tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Perasan tak simbol tambah dekat situ? Cara kita baca adalah dan. Kenapa ia adalah dan? Kerana tenaga cahaya dan tenaga bunyi ini keluar serentak, iaitu imej dipancarkan dan bunyi keluar daripada televisyen. Barulah keluar suara ataupun barulah keluar muzik-muzik dan sebagainya daripada televisyen tersebut. Jadi, tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Menyalakan unggun api. Apakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku? Apabila kita ingin menyalakan unggun api, apakah bahan yang kita perlukan? Perhatikan Raja, kita perlukan ranting kayu dan sebagainya sebagai bahan bakar, iaitu kita boleh bakar ia. Jadi, kita mula dengan tenaga kimia, iaitu terdapat pada bahan bakar, iaitu ranting kayu, ataupun kita mula bakar arang. Jadi ia akan berubah kepada, bila kita hidupkan api sahaja, akan keluarlah tenaga cahaya dan juga tenaga haba. Dan ada di situ. Tenaga cahaya adalah apabila kita hidupkan api, cahaya akan terpancar, dan tenaga haba adalah daripada kita rasa panas daripada api tersebut. Maka perubahan tenaga adalah
tenaga kimia berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga haba apabila kita menyalakan unggun api. Terjun dari papan terjun. Mari kita perhatikan apakah perubahan bentuk tenaga yang terlibat. Apabila penerjun terjun daripada papan terjun, tenaga keupayaan adalah terdapat pada kedudukan penerjun tersebut. Sebab apabila dia ingin terjun, biasanya dia berada di tempat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Apabila dia di kedudukan yang tinggi, ia berpotensi untuk jatuh. Dekat sini dia berpotensi untuk turun ke bawah apabila dia menerjun. Apabila dia bersedia untuk terjun, maka tenaga keupayaan ini berubah kepada tenaga kinetik kerana pergerakan terjun itu adalah bergerak, maka tenaga kinetik. Kemudian ia berubah pula kepada tenaga bunyi kerana bila dia dah terjun, kita dengar bunyi percikan air. Jadi perubahan tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik, berubah kepada tenaga bunyi. Apa pula yang akan berlaku apabila kita menyalakan lampu sulur? Perubahan bentuk tenaga apakah yang akan berlaku? Fikirkan ini. Lampu sulur, sekiranya ia ingin berfungsi, ia memerlukan apa? Bagus, ia memerlukan bateri. Maka bateri adalah tenaga kimia kerana ia tersimpan dalam bateri tersebut. Kita masukkan bateri ke dalam lampu sulur, tenaga kimia ini akan berubah kepada tenaga elektrik yang mana dia merupakan sumber elektrik. Dalam lampu sulur tersebut terdapat litar. Maka bila dialirkan tenaga elektrik, ia pula akan berubah kepada tenaga cahaya, iaitu mentol akan menyala dan tenaga haba apabila mentol telah mula panas. Jadi perubahan tenaga bagi menyalakan lampu sulur ialah tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Kalkulator suria. Apabila kita menggunakan kalkulator suria, iaitu kalkulator yang mempunyai panel suria di permukaan atas kalkulator tersebut, ia dapat membantu memberikan kuasa sekiranya bateri pada kalkulator tersebut telah kehabisan. Jadi, apa perubahan bentuk tenaga yang berlaku? Melalui panel suria bermaksud ia mula dengan tenaga suria, iaitu dia mempunyai panel suria. Panel suria ini akan mengumpulkan tenaga suria daripada matahari, kemudian ia akan berubah kepada tenaga elektrik. Kerana fungsi bagi panel suria adalah mengumpulkan tenaga suria bagi berubah kepada tenaga elektrik, iaitu litar dalam kalkulator. Kemudian ia berubah bentuk kepada tenaga cahaya, di mana apabila skrin menyala, maka terdapatlah tenaga cahaya. Perubahan tenaga adalah tenaga suria berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga cahaya. Sekarang bagaimana pula ketika kenderaan bergerak? Apa yang diperlukan oleh kereta dan juga motosikal ini untuk dia boleh bergerak? Bagus, ia memerlukan petrol. Petrol datang dari mana? Daripada sumber bahan api fosil. Bagus, maka tenaga kimia adalah yang tersimpan dalam bahan api fosil seperti petroleum dekat sini. Ia akan berubah bentuk, berubah kepada tenaga kinetik. Bila kita masukkan petrol dalam kenderaan, kenderaan boleh bergerak. Maka tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik, iaitu kenderaan telah bergerak. Okey, sekarang fotosintesis pula. Adakah perubahan bentuk tenaga yang berlaku dekat sini? Sebab contoh-contoh yang lain adalah apa yang kita gunakan di sekitar kita. Sekarang ni, tumbuhan. Tumbuhan menjalankan fotosintesis. Jadi apa perubahan tenaga yang berlaku adalah tenaga cahaya, iaitu daripada matahari. Ingat tak masa fotosintesis, tumbuhan memerlukan cahaya matahari. Ia akan berubah kepada tenaga kimia. Tenaga kimia ni dia tersimpan dalam kanji. Kanji ni ingat tak, ia adalah hasil bersama dengan oksigen. Jadi kanji ini disimpan dalam batang, disimpan dalam bunga, disimpan dalam buah supaya tumbuhan tersebut dapat tenaga untuk membesar. Seterusnya, di stesen jana kuasa nuklear, apakah perubahan tenaga yang boleh berlaku di sini? Okey.
Sumber nuklear kita adalah uranium. Tenaga nuklear ini tersimpan dalam uranium. Apabila kita hantar uranium ke stesen jana kuasa nuklear, ia akan menghasilkan elektrik. Ingat tak? Ia menjanakan elektrik. Maka tenaga nuklear berubah kepada tenaga elektrik, yang mana ia terkumpul dalam lita di stesen jana kuasa tersebut sebelum dialirkan ke tempat-tempat yang memerlukan elektrik. Okey, setakat ni okey tak? Mari kita uji. Menggunakan pengering rambut. Cuba bayangkan apabila kita menggunakan pengering rambut. Pertama sekali, kita perlu hidupkan suis. Bagus, maknanya pengering rambut perlukan elektrik untuk dia berfungsi. Jadi, mulakan dengan tenaga elektrik kerana ada litar dalam pengering rambut tersebut, di mana tenaga elektrik kemudiannya akan berubah kepada tenaga haba sebab kita dapat rasa kepanasan daripada pengering rambut tersebut kerana dawai yang dalam pengering rambut tersebut akan mula panas apabila dialirkan tenaga elektrik, dan juga ada tenaga kinetik juga. Di mana bergeraknya? Yang bergerak sebenarnya adalah kipas di dalam pengering rambut. Sebab tu kita boleh rasa angin keluar daripada pengering rambut tersebut. Dan anginnya adalah panas kerana kipas tersebut terletak di belakang dawai yang telah panas dalam pengering rambut. Kemudian ia berubah pula kepada tenaga bunyi. Pengering rambut biasanya agak bising. Maka bila bunyi terhasil adalah tenaga bunyi. Perubahan tenaga apabila kita menggunakan pengering rambut adalah tenaga elektrik berubah kepada tenaga haba dan tenaga kinetik berubah pula kepada tenaga bunyi. Yang kedua, buah kelapa jatuh dari pokok. Apakah perubahan tenaga yang berlaku dekat sini? Buah kelapa tersebut asalnya berada di atas pokok. Dia berpotensi untuk jatuh ke bawah. Maka kedudukan buah kelapa itu menunjukkan dia mempunyai tenaga keupayaan, iaitu berada satu tempat yang berpotensi jatuh kerana ditarik oleh graviti. Bagus. Tenaga keupayaan ini akan berubah kepada bentuk apa? Perhatikan gambar kedua. Kelapa mula jatuh. Jadi tenaga kinetik kerana pergerakan buah kelapa itu jatuh. Dan seterusnya ia berubah pula kepada tenaga bunyi. Bila buah kelapa jatuh ke tanah, kita akan dengar bunyi ia jatuh ke tanah. Jadi perubahan tenaga adalah tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik, berubah kepada tenaga bunyi. Bagus semua. Jadi rumusan kita untuk hari ini adalah tenaga tidak boleh dimusnahkan atau dicipta, tetapi boleh berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Seterusnya, simbol anak panah bermakna berubah kepada, iaitu tenaga ini berubah kepada tenaga ini. Simbol tambah pula bermakna dan, iaitu tenaga ini keluar serentak bersama tenaga yang lagi satu. Contoh bagi perubahan tenaga adalah seperti menyanyi. Apa perubahan tenaga yang berlaku adalah tenaga kimia, iaitu dapat daripada makanan, berubah kepada tenaga bunyi bila keluarkan suara. Jam dinding pula, tenaga kimia adalah daripada bakteri, tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik berubah kepada tenaga kinetik di mana jarum jam bergerak. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Semoga bermanfaat kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi mendengar. Jumpa lagi. Bye.